Lepas dah catat, dah ada data tadi, dah ada numbers untuk kita measure, for us to manage. Sekarang kita nak manage apa? So apa yang perlu kita buat seterusnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Okey, Tuan Zam kita dia kongsi dekat sini Syarul Nizam Saud kita. Dia kata salam Jumaat dari atas houseboat dekat Tasik Kenyir. Masya-Allah, subhanallah. Padu betul tu. Puas hati tu dapat duduk kat atas Tasik Kenyir punya houseboat So semoga baik-baik saja semuanya dekat sana dan semoga mendapatlah menikmati keagungan dan kebesaran ciptaan Allah Ta'ala dan akhirnya mendekatkan diri kita lah dengan dia tadi, insyaAllah. Okey, boleh selamat bercuti dengan baik dan jaga diri, jaga keselamatan dan insyaAllah lah semoga baik-baik semuanya di sana dan mendapat berada dalam lindungan Allah dan juga mendapat rahmat dan juga redanya. Okey, so yang lain pun boleh kongsikan juga. Kalian berada di mana? Boleh komen saja. Kita ada Hamzah K berkongsi gift sebentar tadi. Terima kasih banyak-banyak. Dah memandangkan saya tengok dah dekat 900 ni. Dah nak sampai dah tu. Tak apa melengahkan masa kita semua dekat sini. Izinkan saya memulakan perbincangan kita. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ui, hujan. Sebaik tak dia jogging. Okay. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Salamillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya lah yang dapat menjadikan kita berada di sini untuk sesi pada pagi ini, insyaAllah. Okey. Okey. 795. Okey lah, gitu je lah Okey. Tak ada perkembangan lagi untuk mana-mana akaun saham untuk beli ataupun jual. So dia macam tu je lah. Nak beli pun tidak, nak jual pun tidak. By the way, sambung cerita kita. So thank you juga kepada Pak Yong Siok. Assalamualaikum Abang Nangka. Waalaikumsalam. Thank you. So kalau perasan sepanjang satu minggu ni banyak saya ceritakan tentang saya sambung belajar, betul? Masuk dalam subjek-subjek yang saya ada fiqh muamalat, kemudian cerita semalam pasal ekonomi Islam. Hari ni kalau kita balik semula ke buku, boleh tak? Kita balik semula ke pengurusan kewangan peribadi. Bagaimana kita nak menjadi bangsa nama angka, nak capai 100,000 yang pertama dalam hidup. Dan of course itu tak lari daripada buku saya sendiri, iaitu buku Bangsa Nama Angka, buku Nama Angka Menjelang 25. Okay, buku ini. Dan juga buku Nama Angka Menjelang Disember. Dan nanti akan ada buku yang baru, insyaAllah, buku Bangsa Nama Angka. Tapi tak lain tak bukanlah tujuan dia. Kalau, okay, macam ni lah. Kalau kalian belum lagi jadi bangsa nama angka, soalan dia. Kalau korang belum ada 100,000 yang pertama, tu je. Tu je soalan dia, tu je jawapan dia. Kalau belum ada 100,000 yang pertama, ini cerita dia. Sebab ini adalah panduan untuk korang capai 100,000 yang pertama. Tak kira lah umur 25 ke, umur 35 ke, umur 45 ke, hatta umur 55 sekalipun. Kalau belum lagi capai 1,000, maka ini jawapannya. Ini jawapan untuk dijadikan sebagai panduan nak menampakkan jalan mana yang kita nak lalu untuk pergi menjadi bangsa nama angka tadi. Okay? So hari ini saya nak kongsikan 6 step, 6 langkah untuk kita mencapai nama angka itulah. 100,000 yang pertama, 6 angka dalam 6 tangga. Tu cerita tadi 100,000 yang pertama, 6 angka dalam 6 tangga. 6 tangga untuk capai 6 angka pertama. Okey, 100,000, 6 tangga untuk mencapai 6 angka pertama. Alamak, aku tak ada pula lah aku punya. Sekejap aku punya phone pula aku tak bawa. Okey, kejap. Bantu double tap dan juga like kejap. Saya kena ni kejap First, okey. 100,000, 6 tangga menuju 6 angka pertama. Okey. 6 angka, 6 tangga menuju 6 angka. Betul lah, bangsa 6 angka, 6 tangga menuju 100,000 pertama. Okey, betul. Okey. So, hari ni kita nak cerita balik pasal step by step proses bagaimana kita nak menjadi bangsa 6 angka, nak capai 100,000 yang pertama itu.
So kalau tengok dekat YT channel, dekat YouTube channel, saya dah kongsikan satu video betul panjang, langkah yang pertama. Tapi aku kena buatlah revision sikit dengan korang. So saya nak tanya dekat sini, tolonglah respon. Semalam kita punya live seorang pun tak respon. Malu aku buat live tadi kan. So semalam saya nak tanya, hari ni saya nak tanya, apa langkah pertama untuk kita jadi bangsa 6 angka? Siapa ingat? Dah lama dah kita tak masuk dalam topik 6 angka ni. So saya nak tanya kepada rakan-rakan, terutamanya yang dah baca buku. Yang belum baca buku boleh tanya saja, tak ada masalah. Siapa ingat langkah pertama untuk menjadi bangsa 6 angka? First step yang paling asas sekali untuk kita betul-betul menjadi bangsa 6 angka, nak capai 100,000 yang pertama. Apa dia? Cuba komen dekat ruangan bawah. Saya nampak Yun pun dah share ni kita punya live ni. Terima kasih banyak-banyak. Mantap. Kita ada Hihu dan juga Musalman dah jawab soalan kita. Kau memang bagus lah Jenis apa nama? Sekejap. Okay. Jenis anak buah pula. Anak-anak murid yang mendengar kata, orang kata mendengar kata tadi. Sekejap. Saya perlu screenshot jawapan korang ni. Okay. Okay, macam ni. Okay, bagi orang nampak lah jawapan tadi. Okay. So betul, apa yang dijawab oleh rakan-rakan kita dekat sini tepat sekali lah. Jana Homestay, Kak Bonda M kita, ada Musalman dan juga ada Hihu ni. Dia jawab sangat tepat. Langkah pertama nak menjadi bangsa 6 angka adalah kena mula dengan mencatat perbelanjaan harian. Kalau kita tanya balik diri kita, kenapa aku tak capai 100,000 yang pertama lagi? Kenapa tak ada 6 angka yang pertama lagi? Mungkin benda yang paling basic, yang paling asas kita tak start. Kita tak buat. Okay? Tak catat hari-hari. You cannot manage what you don't measure. Betul? Kita tak boleh nak ukur. Tak boleh nak urus apa yang kita tak boleh nak ukur. So sebab itu catatan perbelanjaan harian ni menjadi tonggak utama. Menjadi titik pertama. Macam mana kita nak ukur? Nak measure sebelum kita nak uruskan. Kita nak manage. Sebelum kita nak manage, kita kena measure. Dan kalau nak measure, macam mana? Kalau tak ada nombornya. So sebab itu kena mula dengan langkah yang pertama, catat perbelanjaan harian. One user bought products during this live. Terima kasih banyak. Ada seorang rakan yang dah dapatkan buku ni. Of course, itu pun ada cerita dalam buku juga. Nanti kalian boleh baca apa yang saya kongsikan untuk kalian semua. Macam mana korang boleh mulakan nak catat belanja harian. Kerisauan dia ada yang kata, saya tak tahu apps mana saya nak pakai. Saya sibuk sangat lah. Sehari 2 minit, babe. Sebelum kau tidur 2 minit, kau tulislah mana-mana tempat yang kau boleh tulis. Selesai. Itu yang saya mulakan pada usia 18 tahun dulu. Dan sekarang alhamdulillah dia menjadi satu rutin. Itu yang kalian boleh buat. So itu yang pertama. Langkah yang pertama, catat perbelanjaan harian. Okay, settle semua. Kita pergi ke step yang kedua. Langkah yang pertama, catat perbelanjaan harian. Langkah yang kedua apa dia? Siapa ingat? Siapa ingat apakah langkah yang kedua untuk menjadi bangsa 6 angka? Okay, lepas catat belanja harian, apa yang kita kena buat? Lepas dah catat, dah ada data tadi, dah ada numbers untuk kita measure, for us to manage. Sekarang kita nak manage apa? So apa yang perlu kita buat seterusnya? Boleh tak kongsikan dekat ruangan bawah, insyaAllah. So cuba komen. Langkah yang kedua dalam nak menjadi bangsa 6 angka. Nak tengok sikit lah kalian punya ingatan tadi kan. Dah lama ke live bang? Acap tanya tak? Baru je start. Saya rasa baru 5 minit dah. Kita start live ni dalam 5 minit. 11 minit dah. Okay, so 11 minit dah kita dah start live ni. So no worry. So Marwan dia kata, adakah kita kena bahagi needs dengan wants? Bila dah catat perbelanjaan harian tadi, sekarang kita kena bahagi needs dengan wants kita ke? Kena uruskan keperluan dan kemahuan? Jawapannya betul, tapi dalam step yang kedua. Iaitu step yang kedua, kita dah mula kena sediakan belanjawan. Kita dah kena prepare our budget. Sediakan belanjawan kita. Makna kata dari catatan perbelanjaan harian tadi, kau catat semalam berapa kau makan. Semalam kira habis duit makan RM50. Sebab apa? Pagi pergi kafe, tengah hari makan ni, malam pergi TRX. Contohnya tadi kan. Kira, semalam saja habis dekat 50. Seorang. Kau pula pergi berdua dengan wife. Sebab tu tengok bil 100. So sekarang kita dah nampak, kalau perbelanjaan kita semalam sampai 100, mungkin dekat situ ada kemahuan. Kita nak tahu macam mana, menerusi catatan tadi lah. So data yang kita catat, kita nak manage dia menjadi information, menjadi maklumat. Sekarang kita bawa pergi ke step yang kedua, kita nak sediakan belanjawan. Dan di sinilah kita akan nampak apa keperluan, apa kemahuan kita. Boleh? So itu step yang kedua, sediakan belanjawan. Menerusi data yang kita dah ada tadi. Okay.
So sekarang kita nak cerita sikit tentang keperluan sebelum kita masuk ke step yang ketiga. Sebab step yang pertama dah banyak cerita dekat dalam video kita. So step yang kedua ni aku tak ingat aku ada post video ke tidak. Kita manage ataupun kita bincangkan pasal step yang kedua, sediakan belanjawan. Negara pun setiap tahun kena buat belanjawan. Betul kena buat ni lah bajet 2025, belanjawan 2024 dan seterusnya. So kenapa? Kita nak tahu berapa anggaran pendapatan yang kita akan dapat dan apakah perancangan perbelanjaan yang kita nak keluarkan. So dua perkara. Dalam belanjawan dia ada dua komponen. Duit masuk, duit keluar. Duit masuk dan duit keluar. Kita ni membayangkan setiap bulan gaji masuk 3,000. Kita pun, okay, gaji aku 3,000 lah. Okey lah, aku nak belanja 3,000 lah sebulan. Tapi kalau kau tengok balik dari catatan perbelanjaan harian tadi, hujung bulan je duit tak cukup. Silap-silap tengah bulan pun tak cukup. Sebab apa? Bila kita reverse balik, bila kita reflect balik, tengok pada kita punya numbers, kita punya details tadi, barulah kita perasan satu perkara. Gaji kita memang 3,000, tapi ini bukan gaji bersih. Kau tolak kau punya EPF, tolak kau punya sok-sok apa semua, tiba-tiba tinggal 2,500. So dekat situ kau nampak problem pertama dari catatan kau tadi. Problem pertama kau nampak aku dah tersalah dalam kepala membayangkan gaji aku 3,000, aku pun belanja sebulan 3,000, rupanya gaji bersih aku sebenarnya 2,500 saja. So dekat step yang kedua ni lah penting kita nak tengok dari belanjawan tadi berapa yang kita boleh uruskan, berapa yang kita boleh belanjakan dan ke mana sebenarnya perbelanjaan kita. Okay, so sekarang kita dah define berapa pendapatan kita dan nak tengok juga dari kita punya data tadi, catatan tadi, adakah perbelanjaan harian kita, mingguan kita, bulanan kita mengikut keperluan atau hanya sekadar mengikut kemahuan. So, contohlah kita tengok perbelanjaan setiap hari dulu. Perbelanjaan harian kita ada duit makan lah, itu paling common. Kalau kita ni jenis yang memang duduk seorang-seorang, memang single, low ranger, bujang, mungkin makan kat luar lebih praktikal berbanding dengan makan dekat rumah. But again, ingat ada kos yang perlu kita korbankan dekat situ. So, nak masak untuk seorang, cara yang paling praktikal, ini berkaitan dengan perbelanjaan harian kita, perbelanjaan makanan kita. Nak masak untuk seorang, paling praktikal masak untuk banyak kali makan. Contoh kalau saya sendiri, saya dengan Wah actually, kita orang kalau hari yang cuti, hari yang rehat kat rumah, kita orang akan masak lauk tu lebih. Supaya boleh disimpan dalam peti, esok lusa boleh makan lagi. Ataupun macam ni, seminggu ni aku seorang-seorang kat rumah, wife aku keluar ke KL dengan tim dia, ada kerja. So apa yang aku buat, pagi aku akan goreng nasi, makan sampai ke malam. I mean tidaklah hari-hari macam tu kan, tapi okey kat nasi goreng aku macam sedap lah lately ni. Okay, so akan goreng nasi. Tapi goreng nasi ni sebab ini benda yang saya buat dalam buku yang dalam perjalanan 6 angka menjelang Disember saya dah kongsikan. Lepas dah dapat 1 ribuan pertama dan masuk ke pekerjaan yang kedua tadi, saya masak banyak-banyak pagi dan saya tapau bawa ke office. Okay, masak banyak-banyak pagi dan tapau bawa ke office. Sampai satu point aku tapau bawa ke office, budak-budak office aku semua malas keluar makan. Dia kata kau masak lebih sikit, kita beli dengan kau. So pagi-pagi aku akan masak nasi goreng ke, aglio olio ke, benda yang simple je lah kan. Kemudian bawa lah kat dia orang. But anyway, untuk kita punya perbelanjaan seorang, single bujang tadi, tengok kos makanan kita. So kalau rasa macam, contoh kau nak makan ayam masak merah, tak payahlah kau masak ayam masak merah tu seketul, tak berbaloi. Sebab apa? Dengan minyaknya, dengan bawangnya, dengan cilinya, dengan basuh periuk yang tadi kan, dengan nak potong ayamnya lagi, rugilah, dia buang masa tadi. Okay, so kalau kau seorang-seorang dan rasa keperluan makan kau tak cerewet sangat, tak remeh sangat, makan kat luar pun okey. Cari kedai nasi campur mana-mana, makan lah, settle. Cuma dekat situ kau kena hati-hati. Sebab kita rasa macam, alah makan seorang, apa dah masalah sangat kan. Aku order latte satu, croissant satu, kan. Makan kafe sikit, tahu-tahu dah kena 30-35. Seorang, healing tadi. Seminggu sekali, sebulan sekali, okey lah mungkin. Tapi kalau tiap-tiap hari, sakit lah. So dekat sini kita akan tengok, dari data kita tadi, adakah perbelanjaan kita betul-betul mengikut keperluan. Dan ada pembaziran tak dekat situ. Okay, so susun dulu. Okay, kalau macam ni aku tengok pattern aku sehari makan, contoh tadi 50 ni lebih. Aku kira, mungkinlah boleh buat sehari dalam 25 ke 30. Yang munasabah sikit. Kau masukkan dalam kau punya bajet, dalam kau punya belanjawan. Sehari kau nak makan dalam RM30. Kalau nak perbanyakkan lagi dia punya ruang dari segi budgeting tadi, adakan portion untuk masak juga ataupun makan dekat rumah. So dari 30 setiap hari bersamaan dengan sebulan dalam 900. Seminggu lebih kurang dalam apa? 30/7, 200 lah sebulan, seminggu lebih kurang kan. 30/7, 200 minggu lah kan, 210, 200 minggu. So kau tengoklah dari 200 minggu,
Ada masa kau nak makan sedap, ada masa kau nak makan biasa-biasa, ada masa kau sibuk. So mungkin dari 200 minggu, awak boleh ambil RM50 untuk jadikan sebagai modal untuk bahan mentah. Yang ni kau beli beras, telur, bawang putih, carrot sikit, daun bawang sikit, siap nasi goreng Cina dekat situ. Selesai. Ada hari ni kita tak remeh sangat pun nak makan, kita tak renyah sangat. Macam asal makan pun jadilah. So ambil peluang dengan hari-hari begini untuk kau betul-betul lower down your cost, untuk kau betul-betul jimatkan supaya hari yang rasa macam nak spend within the 900 punya budget tadi. Dalam budget 900, kalau RM30 sehari, ataupun 700 setengah, RM20 sehari, ataupun mungkin 600 bulan, RM20 sehari, dalam budget ini. So dekat sini pentingnya langkah yang kedua, step yang kedua, kita nak buat budgeting kita. Okay, so itu perbelanjaan yang pertama, perbelanjaan makan. Mungkin hari kita akan keluarkan. Setiap minggu pun kita akan ada perbelanjaan juga. Mana nak tahu? Tengok balik pada data. Step yang pertama, catatan perbelanjaan harian tadi, catatan perbelanjaan mingguan dan juga catatan perbelanjaan bulanan. Tengok balik. Okey, aku hari-hari makan. Seminggu sekali apa duit yang aku akan keluarkan? Contoh duit yang kita akan keluarkan seminggu sekali, duit petrol, duit minyak. Pergi kerja, balik rumah. Pergi kerja, balik rumah. Tengok seminggu, isi minyak 2 kali. Contohnya, seminggu kita isi minyak 2 kali. Sekali full tank isi dalam apa? Tengoklah kereta kau apa kan, 70 lah kan. Kalau MyV mungkin dalam 60. So seminggu kau isi dalam 100, 150 paling tinggi tadi. So ini boleh jadi kita punya idea untuk budget kita setiap minggu. Untuk minyak dia mungkin tidaklah akan overspend sebab kau tak minum minyak kau, macam tu je lah kan. Cuma bila kita nampak ada minggu ni aku macam 3 kali lah top up minyak. Minggu biasa-biasa aku isi minyak 2 kali je, pergi kerja balik. Minggu ni rasa macam banyak kali lah. Kenapa Kau tengok balik pada catatan perbelanjaan harian kau. Tengok balik macam, minggu ni hari-hari keluar. Balik office, malam keluar balik melepak kan. Balik office, malam keluar balik melepak. Kau buat sepanjang minggu, of course lah cost fuel kau. Perbelanjaan minyak ni kita tak perasan sangat sebab dia belanja setiap minggu tadi kan. Tapi dia akan jadi bertambah lah bila kita tak berapa perasan sebab tak ada data, tak ada catatan tadi. Okay, so itu perbelanjaan mingguan. Dan satu lagi perbelanjaan adalah perbelanjaan bulanan. Ini merangkumi duit sewa rumah kita, kemudian subscription kita, Google storage lah, Apple, macam-macam lah benda-benda yang kau ni kan subscribe itu, Netflix kita ke, kita punya Spotify ke. So tengok juga selain daripada sewa rumah. Sebab sewa rumah tu kita dah nampak sebulan 400, 600. Kemudian apa lagi duit insurans, duit takaful kita semua dah nampak bayar. Yang subscribe sikit-sikit ni, tahu-tahu subscribe 100, tahu-tahu subscribe 200. Duit phone pun contohnya. Phone ni ada yang pakai bil sebulan sampai 200 setengah. Aku pakai bil untuk 2 phone. Sekarang aku dah kurangkan balik phone aku. Sebelum ni aku ada 3 phone. Sekarang aku masih lagi ada 3 phone tapi pakai 2 nombor saja. Sebab satu lagi tu sebelum ni aku pakai Yudu dah terminated Dia dah tutup syarikat. Dan aku pindah ke Yes punya line bapak teruknya. Fed up aku. Dan sekarang ni aku balik semula ke 2 phone saja. 2 phone yang aktif lah. Satu lagi untuk buat konten saja. So dekat situ 2 phone saya pakai RM70 sebulan. Awak pakai 1 phone, sebulan bil bayar 200 setengah. So setahun bil phone awak akan jadi 3,000. Saya punya bil phone setahun 70/12 lebih kurang dalam 800 saja. So dekat situ nampak gap yang sangat besar. So dari mana kita nak tahu perbelanjaan kita? Dari catatan perbelanjaan harian. So sekarang dengan step yang kedua, kita nak sediakan belanjawan menggunakan data-data yang ada tadi. So kau susun balik, tengok cukup ke tidak setiap bulan. Adakah kau sekarang ni sedang hidup pada kadar kemampuan? Gaji RM2,500, hidup dengan RM2,500. Ataupun kau hidup lebih daripada kadar kemampuan. Gaji RM2,500, perbelanjaan sebulan RM3,000. Ataupun kau hidup di bawah kadar kemampuan. Ini baru budgeting belum betul-betul buat lagi. Baru nak buat perancangan. Gaji RM2,500, hidup dengan RM2,000. Okey, setakat ni boleh faham? Sebab kita nak pergi ke step yang ketiga pula. So apakah dia step yang ketiga? Saya perlukan 6,000 like daripada kalian semua. 30 orang kawan-kawan dekat sini, seorang bantu like 35 kali. Seorang bantu like 35 kali, insyaAllah kita akan dapatkan 6,000 like. Sambil-sambil tu saya nak baca komen-komen yang ada dulu. Okay, so for now boleh faham dulu. Cuba komen. Kan aku cakap seorang-seorang kan semua blur kan, tak jadi apa juga kan. So cuba komen dekat ruangan bawah. Adakah kalian semua faham apa yang kita ceritakan pada hari ni Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tak jadi. Rosak lah air. Okay. Boleh faham dulu? Berita menarik, Alhamdulillah lah. Pokok purina aku menjadi betul. Sebelum ni purina aku tanam dekat atas tanah. Saja kongsi nanti aku share lah dekat belakang rumah ni.
Sebenarnya aku tanam pudina dekat atas tanah. Tapi bila tanam atas tanah ni rupanya dia apa nama merebak sekali dengan rumput. Rumput, semak samun, lalang semua ada lah kan. Sampai ke tahap yang tak jumpa dah pudina mana. Tak tahu mana pudina, mana rumput rampai tadi. So dua bulan lepas lah masa aku projek dengan wife aku untuk bersihkan belakang, nak cabut pokok mana yang tak jadi, tanam balik yang baru. So kita orang settle kan part-part yang dah jadi macam semak samun tu, cari balik mana pokok pudina yang ada akar, letak dalam pasu dan apa nama, serah pada Allah Ta'ala lah kan. Serah pada Allah Ta'ala, harap-harap menjadi. Sebab tanah memang ada kan, tanah ada ambil semua. Cumanya pokok tu dah kena cabut dia punya akar tadi kan, daripada tanah. Dan alhamdulillah lah, tengok lepas sebulan lebih, alhamdulillah semua dah naik dengan menjadi. Satu lagi pokok ni, daun kesum. Daun kesum ke? Daun kesum lah kan, masak. Bukan daun kesum. Entah, aku pun tak faham daun apa satu lagi. Lupa dah. Okay, itu pun buat masak juga. Pokok-pokok lain alhamdulillah. Pokok terung pipit pun baru dia ada tumbuh satu yang liar, tapi pembantu pergi mesinnya pokok tu, sedih betul aku. So aku cakap dia alhamdulillah lah, dah naik semula pokok yang sama dekat tempat yang sama, mungkin dia mesin daun dia saja. So dia dah naik balik. So doa-doakanlah terung pipit pokok yang kedua pun menjadi juga. Jambu air tengah lebat berbuah, alhamdulillah. So siapa-siapa yang dekat Kuala Kangsar nak makan jambu air, meh lah datang rumah ambil je. Dah 2-3 hari dah kawan-kawan aku datang kat sini kan, ngambil je, alhamdulillah lah, tak putus-putus lagi. Kemudian itulah sikit sebanyak. Ni limau purut. Aku bukan pengguna limau purut. Kita tak masak limau purut, betul. Kita ambil daun saja, dan aku tanam pun sebab nak ambil daun tu, nak buat masak. Dulu masak tom yam, kemudian masak gulai tempoyak. Sikit lah pakai daun limau purut kan, kalau masak ni tempoyak dengan masak asam pedas. Okay. Cumanya, rupanya alhamdulillah aku punya pokok limau purut ni berbuah betul-betul. So aku tak tahu nak buat apa dengan buah limau purut ni, sebab kita tak boleh makan dia. So aku biarkan je lah, gugur. So balik KL, dalam 6 bulan lepas, borak dengan adik perempuan aku, dia kata, susah nak cari limau purut dekat Cyberjaya. Sebiji RM2 kalau ada. Aku cakap, kat rumah kita orang buah gugur macam tu je kan. So sejak daripada tu lah, bila berbuah je aku ambil, aku petik, dan aku akan bagilah kat adik aku. Dia kata nak buat rambut, gitulah. Okay, so itu cerita tepi lah. Tak ada kaitan pun, saja nak mengisi masa lapang. Sambung balik cerita. Aznil Mazlan, dia kata dah 6,000 like, mantap. So tadi kita cerita step yang pertama, catat perbelanjaan harian. Masuk ke step yang kedua, kita sediakan belanjawan. Dua-dua ni kita akan nilai ada tak improvement kita dari step yang ketiga. So langkah yang ketiga sebenarnya core kita, tonggak kita dalam nak faham pengurusan kewangan peribadi. Kesihatan kewangan kita berpuncak kepada step yang ketiga ni, langkah yang ketiga ni. Apa dia langkah yang ketiga? Siapa dapat teka? Cuba komen dekat ruangan bawah. Agak-agak korang lah. Lepas dah catat belanja harian, lepas dah sediakan belanjawan, untuk langkah yang ketiga kita kena buat apa? So cuba komen dekat ruangan bawah. Saya just nak dapatkan gambaran lah. Ada yang ingat ke tidak, ada yang hafal ke tidak, ataupun ada yang main boleh teka-teka ke tidak. Okay, so cuba komen dekat ruangan bawah. Rasa-rasa kalian apakah step yang ketiga dalam kita nak menjadi bangsa Namangka, insyaAllah. Okay, boleh? So komen. Oh, cerita pasal pudina tadi sebab aku buat teh pudina sebenarnya kan. Teh pudina. So TO, bubuh jarum cam, bubuh lah daun pudina tadi. Alhamdulillah. Tapi tak menjadi sangat. Mungkin pudina ni dah semalam punya pudina kot. But anyway, okay, cepat seorang. Cuba komen. Korang rasa korang tahu tak apakah dia step yang ketiga, langkah yang ketiga untuk kita jadi bangsa Namangka. Selepas langkah yang pertama, catat perbelanjaan harian. Masuk ke langkah yang kedua, sediakan belanjawan. Semua tak jawab ni. Dia macam budak-budak sekolah ni kan. Cikgu tanya semua tak jawab. Tak apalah, takkan nak marah tak. Masuklah ke step yang ketiga. Step yang ketiga, kita nak kena uruskan aliran tunai kita. Catat, orang boleh catat. Buat perancangan, buat budgeting, orang boleh buat budgeting. Tapi kau ikut ke tidak, step yang ketiga akan menjadi penentunya. Step yang ketiga, kita nak manage our cash flow. Uruskan aliran tunai kita. Tadi kita dah tahu dah. Kita punya gaji 3,000. Sekarang kita dah tahu. Kita kena belajar 2,500. Tahu saja tak jadi. The real value is not in knowing. The real value is in doing. Kau tahu je tak jadi apa. Adakah kau betul-betul buat? So dari perbuatan tadi, gaji 3,000, belanja 2,500, ini kita akan zahirkan pada step yang ketiga. So step yang ketiga ni adalah manifestasi. Bukti adakah kita betul-betul mengikut. Step yang pertama dan juga step yang kedua lah, urus aliran tunai. Dan nak selesaikan masalah ni, kita nak kena urus aliran tunai. Matlamat kita lah untuk ada surplus, untuk ada lebihan di hujung bulan nanti. Okay?
Hujung bulan nak tengok adakah engkau ada lebihan daripada gaji engkau. Betul. Secara general of thumb orang kata, oh dapat gaji simpan dulu baru belanja. Itu betul, tak ada orang nafi kan. Memang itulah matlamat kita, teori kita yang betul-betul kita nak capai. In reality kau dapat gaji kau belanja dah. Lagi-lagi lah pula kau baru jumpa video ni lepas 2-3 tahun kerja tadi kan. Okay? In reality kau dapat gaji kau belanja dulu. Hujung bulan tengok ada baki ke tidak, barulah terkira-kira nak menyimpan tadi kan. Itu pun kalau ada baki. So kita nak reverse balik cara dia bagaimana, buat step by step supaya kita boleh ada lebihan ataupun boleh hidup di bawah kadar kemampuan. So matlamat kita ada dua, sama ada kau ada surplus ataupun kau ada defisit. Surplus makna kata kau ada lebihan, okay? Daripada gaji 3,000 ada lebih 500. Ataupun kau masih lagi defisit, gaji 3,000 tengok-tengok kau tak cukup 500-600 dalam perbelanjaan kau. So dekat sini kita nak tackle the issue sebab ada dua sahaja cara untuk selesaikan masalah duit kita tak cukup. Masalah kewangan kita hari ni kena selesaikan hari ni. Dan pelaburan bukan jawapan kepada masalah kewangan kita hari ni. Ada yang kata, bang, oh saya tak cukup duit, adakah perlu saya melabur? Jawapannya tidak, belum masanya lagi. Belum sampai lagi momen kau kena melabur sebenarnya. Settlekan dengan aliran tunai kita menerusi gaji kita tadi. So dua saja cara untuk kita dapatkan pengurusan kewangan aliran tunai yang lebih baik. Cara yang pertama apa dia? Saya perlukan 8,000 like boleh? Okay? Cara yang pertama saya akan kongsikan lepas kita dapat 8,000 like, 25 orang kawan-kawan, seorang bantu like dalam 10 kali je. 10 kali ke? 10 kali campur 25. Dah 200 betul. So seorang like 10 kali je, tak banyak sangat. Kali ni aku tak demanding sangat, minta sikit-sikit saja insya-Allah. Yang penting ada. So seorang bantu like 10 kali insya-Allah, kita cuba naikkan menjadi 8,000 like yang pertama. Kepada rakan-rakan yang baru saja masuk dalam live ni ataupun yang sedang menonton video ni dekat YT channel, kau mungkin tengah tengok dah tengah-tengah dah kan. Kita sedang bincangkan tentang 6 langkah menjadi bangsa enam angka, 6 tangga menuju 100,000 yang pertama. Nak jadi bangsa enam angka, nak capai 100,000 yang pertama dengan 6 step, 6 tangga tadi, 6 langkah. Cara dia bagaimana? First step kita dah bincangkan, catat perbelanjaan harian. Catat hari-hari berapa kau belanja. Nombor 2, kita nak sediakan belanjawan. Dari catatan kita tadi dah ada data, sekarang kita nak pindahkan ke perancangan, nak buat budgeting kita, nak prepare apa yang kita nak belanjakan untuk hari yang seterusnya. So kita sediakan belanjawan kita, prepare our budget lah. Sekarang masuk ke step yang ketiga, kita nak uruskan aliran tunai, nak ikut betul-betul bajet kita tadi. Sebab dekat sini kau akan nampak lah, bila kau ikut akan ada hari yang kau akan culas. Tak ada masalah, kita manusia akan ada hari yang culas. Yang jadi masalah hari-hari culas. Hari-hari culas ni jadi problem lah. Kalau sehari kau terbelanja lebih, tak ada hal. Kalau setiap hari terbelanja lebih, itu kena hati-hati. So nak selesaikan masalah aliran tunai ni, dua sahaja cara. Cara yang pertama, kurangkan perbelanjaan. Tu balik semula ke step pertama. Kurangkan perbelanjaan kita ni. Tengok perbelanjaan tu keperluan ke kemahuan. Biasanya kemahuan lah yang akan merosakkan kita punya perancangan. So nak tahu macam mana kita nak pastikan keperluan kita ataupun kemahuan, cara yang saya nampak yang paling praktikal adalah kenal pasti manfaat dan juga pembaziran. Kita boleh kata, okay, keperluan benda yang memang kita perlu, kemahuan benda yang tak payah. Contoh, makan kek, kemahuan ke keperluan? Makan kek ni dia adalah cost dari kan, nak makan kek sepi apa semua tadi. Okey lah, dia cost. Nak minum kopi sedap-sedap, ini semua kemahuan. Takkan sepanjang tahun tak boleh makan langsung. So kalau kita boleh makan, contohnya seminggu sekali, kau memang betul-betul jimat, kau memang betul-betul workout, memang betul-betul jaga badan, masuk cheat day. Hari cheat day, kau nak bagi self reward sikit pada diri, boleh. Tapi habiskan lah. Kalau makan tak habis, dekat situ akan berlaku pembaziran. Dan sebaik saja pembaziran berlaku, resources kita, sumber kita akan tersia-sia lah dekat situ. So, walaupun dia mungkin dalam kategori keperluan, makan nasi setiap hari, keperluan. Tapi kalau ada saja pembaziran, contohnya pagi makan nasi, suku buang. Kan? Makan nasi 2-3 suap, buang. Tengah hari makan nasi 2-3 suap, buang. Malam makan nasi 2-3 suap, buang. So, itu dah berlaku pembaziran. Walaupun dia keperluan, tapi pembaziran tu tak memanfaatkan kita, maka hati-hati dekat situ. Sebaliknya, kau tengok pada kek tadi kan, kemahuan. Oh, tak payahlah makan kek ni, dia benda kemahuan. Tapi kau makan seminggu sekali dan kau betul-betul menikmatinya. Sebab kau punya cheat day. Ataupun kau minum kopi mahal. Sebab apa? Sebab birthday. Ataupun hari gaji, aku tak galakkan sangat lah. Hari gaji ni dia akan tempt kita untuk overspend sebenarnya. Sebab duit tengah banyak dalam account bank. So dalam buku 6 angka menjelang 25 saya ada kongsikan.
Trick. Apa nak kena buat pada hari gaji? Itu bab yang ke-8. Hari gaji ada satu trick yang saya buat dan alhamdulillah lah. Sampai ke, bila dah buat bisnes ni mencabar sikit lah kan. Tapi bila masuk je hari gaji, aku ada satu trick yang terbalik dengan apa yang orang lain buat. Dan insyaAllah itu boleh bantu untuk saya survive lah sepanjang bulan. Sekurang-kurangnya sampai ke gaji yang akan datang. So itu nanti boleh baca dalam bab yang ke-8 insyaAllah. Okay. So sekarang kita kena faham, kurangkan perbelanjaan supaya aliran tunai kita tadi dapat terurus dengan baik. Okay. Itu yang pertama, kurangkan perbelanjaan. Kita boleh kurangkan sekurang-kurang-kurangnya, tapi mustahil untuk kurangkan perbelanjaan menjadi kosong. Tak ada orang hidup atas muka bumi ni yang bekerja, perbelanjaan dia sebulan kosong. Kalaulah dia makan kat rumah mak dia sekalipun, tidur kat rumah mak dia sekalipun, paling tidak, katalah bapak dia hantar pergi kerja, makan pun kat rumah, top up phone pun mak dia bayar, kemudian tidur pun kat rumah mak, semua macam fully sponsored, betul? Paling tidak mesti ada kopi dia beli. Paling tidak mesti ada satu dua lah keperluan yang dia nak keluarkan. So mustahil kita nak kurangkan kita punya perbelanjaan menjadi kosong. So sebab itulah step yang kedua ni penting. Step yang pertama kurangkan perbelanjaan, step yang kedua ni penting, komponen yang kedua penting. Apakah dia komponen yang kedua? Boleh tak sikit lah. 9,000. 26 orang kawan-kawan, seorang like 5 kali je, 5 kali je. Okay? Seorang bantu like 5 kali, paling tidak naiklah sikit sampai ke 9,000 like yang pertama. Okay, tak apalah, sambil-sambil kalian like, aku terus kongsi. So step yang kedua, suka ke tak suka, dekat sinilah kita terpaksa tambah pendapatan kita. Pelaburan belum lagi jadi jawapan, belum lagi, jauh lagi. Kalau gaji 3,000 dah kurangkan semua benda pun tak cukup, kau kena tambah gaji kau menjadi 3,500, menjadi 4,000. So nak tambah gaji, sama ada kau kerja part time, kau kerja overtime, ataupun buat bisnes. Side income bisnes yang tidak melibatkan kos yang besar. Bila cakap pasal bisnes, bukan terus kena buka kedai. Buka kedai kena makan kos renovation pula, bukan. Ada bisnes-bisnes yang mungkin dia punya modal rendah. Contoh kalau kau buat takaful, modal RM200 saja kan. Jumpa dengan orang kata modal ILIO lah. Ataupun buat unit trust tadi. Ataupun jadi affiliate. Cari dulu ruang-ruang untuk tambah pendapatan yang kurang kos. Jangan terus berkobar-kobar, aku semangat lah, aku nak buat skincare punya company lah. Sabar dulu, relax dulu. Benda tu akan sampai. Kalau betul-betul ada minat tadi, benda tu akan sampai. Kena tambah pendapatan. So tambah pendapatan ni menerusi usaha kita, menerusi masa kita ni. Bab tambah pendapatan saya banyak kongsi dalam buku yang kedua actually. Dalam buku 6 Angka Menjelang Disember banyak kita cerita tentang menambah pendapatan. Sebab ini zaman yang saya dah mula buat bisnes, dah mula buat side project, dah mula buat side income. Itu semua korang boleh baca lah dalam bab yang ke belakang-belakang ni. Financial goal kot, kalau tak salah kot. Financial goal punya bab ni. So dia dah cerita lah pasal nak menambah pendapatan tadi. So bila kita dah boleh memastikan aliran tunai kita terurus, makna kata matlamat kita apa tadi? Nak ada surplus, betul Gaji 3,000 kita dah kurangkan sekurang-kurang-kurangnya, kemudian dah usaha tambahkan pendapatan kita, akhirnya kita mencapai surplus. Dah ada lebihan kepada gaji kita tadi. Bila dah ada lebihan, barulah boleh pergi ke step yang keempat. Okay? Step yang keempat, sebaik saja kita dah ada surplus. So apakah dia step yang keempat? Sorry lah kenalah like lagi. Sebab aku tengok dah berhenti dah like korang ni. Korang ni memang kena suruh lah 25 orang kawan-kawan, seorang bantu like 40 kali ni. Kita nak pergi sampai ke 10,000 like yang pertama. Dah sampai, kita nak kena naikkan 1,000. Sebab kita nak pergi ke 4 angka. 1,000 tu 4 angka, betul? So nak pergi ke 1,000 yang seterusnya, nak capai ke 10,000 yang pertama. So 27 orang kawan-kawan, seorang bantu like dalam 40 kali actually, kita boleh sampai ke 10,000 like yang pertama. Sambil-sambil tu, kepada rakan-rakan yang nak dapatkan buku, boleh tekan beg kuning. Yang tengah menonton dekat YT channel, boleh tekan saja dekat description, nanti kita akan letakkan pautan. Dan saya nak say hi juga kepada rakan-rakan yang baru masuk dalam live. Saya nampak kita ada Erin Shu dah masuk dalam live ni, thank you. Kemudian yang mana belum follow, boleh tekan follow button dekat atas. Kita ada Tuan Homestay Bangi pun bersama dengan kita, terima kasih. Kita ada Buya pun dah masuk dalam live, Abuyan 9, bukan Abuya lain-lain. Kita ada Acap dari tadi, thank you. Ada Royal Garden Legacy, terima kasih. Kita ada Zorina, ada Mektam Q12, ada Zuhri. Yang tak follow boleh tekan follow button dekat atas. Kalian boleh bersama dalam live ni insyaAllah setiap hari. Selagi mana ada kudrat, insyaAllah Allah Ta'ala bagi, aku akan buat usahakan live hari-hari. Bagilah korang segala ilmu yang aku tahu insyaAllah. Yang penting korang kena jadi bangsa 6 angka. Dengar live, aku kongsi, setakat tu je tak jadi. The real value is not in knowing, the real value is in doing. Dengar, buat. Dengar, buat. Okay? Supaya korang yang jadi bangsa 6 angka.
Engkau orang yang ada 100,000 yang pertama. Aku alhamdulillah dah ada kan. Yang penting kalian semua menjadi bangsa dan bangka juga. Barulah sama-sama kita boleh maju ke depan. Okay. So kita ada Ra 90 bersama dengan kita. Ada Poji, ada Kak Bonda M, ada Az Laila juga. Terima kasih banyak-banyak. So sekarang dah nak sampai ke 10,000 like. Tak apalah. Sambil-sambil kalian like saya kongsikan. So bila dah ada surplus dengan step yang ketiga, dah ada lebihan tunai kita daripada gaji kita tadi. Lebihan tu kita nak bawa pergi ke step yang keempat. Kita nak mula menyimpan 10% daripada gaji. Kau tengok sasaran kita. Lebihan kita tadi, gaji 3,000, kita ada lebih 100. Okey lah tu. At least 100 pun dah okey. Sebab step yang keempat, kita nak capai 4 angka pertama. 1,000 yang pertama. 1,000 yang pertama secepat mungkin. Jadi, kalau surplus kita tadi ada 100 bulan, makna kata kita akan sampai 1,000 yang pertama lebih kurang dalam tempoh 1 tahun. 10-11 bulan lah lebih kurang tadi kan. Dalam tempoh setahun, kita akan dapat 4 angka yang pertama, 1,000 yang pertama tadi. Kalau surplus kita ada 200, daripada gaji 3,000 ada 200, lebih kurang dalam 7.5% dekat situ. At least kita akan dapat dalam tempoh 5 bulan. Nak pergi ke 1,000 yang pertama tadi, 4 angka tadi, 5 bulan insyaAllah kau akan dapat 1,000 yang pertama. Dan kalau berjaya, matlamat kita dengan step yang keempat adalah simpan 10% daripada gaji. Kalau ada 300 daripada gaji, okay, 300 surplus daripada gaji tadi dekat step yang ketiga, gaji kau sebulan 3,000, kau ada surplus 300, kau berjaya untuk ada 10% daripada savings, daripada gaji tadi boleh dijadikan sebagai savings, pergi ke step yang keempat, insyaAllah kalian akan jadi bangsa 4 angka, 1,000 yang pertama, dalam tempoh 3 bulan. 1,000 yang pertama menjadi lambang, manifestasi, contoh, bukti, penanda aras kan, benchmark. Kau ikut ke tidak 3 step yang kau buat tadi. Kalau 1,000 yang pertama pun tak ada, makna kata kau buat 3 asal tadi masih ada lagi lompong yang tak dicapai. Sebab 1,000 yang pertama ni dia nampak macam, mungkin ada orang pandang 1,000 yang pertama ni banyak, ada yang pandang ni sikit Dari segi data statistiknya, AKPK, agensi di bawah Bank Negara Malaysia memaklumkan 75% orang Malaysia yang bekerja tak ada pun 1,000 sebagai tabung kecemasan dia orang. Tak ada. So 1,000 yang pertama ni kalian kena capai secepat mungkin. Sebab paling lambat boleh capai 1,000 yang pertama ni dalam tempoh 3 tahun. Kalau simpan RM1 sehari, selama 1,000 hari, 3 tahun, 1,000 yang pertama akan capai. Tapi cerita pasal 1,000 hari ni, budak sekolah okey lah. Kau bagi anak kau sehari RM5, suruh dia simpan RM1 sehari. Lepas dia dah masuk dah jam 4, dah jam 5 nanti dia dapat 1,000. Okey lah untuk dia. Takkan kita yang dah bekerja ni, yang dah dewasa ni, 1,000 pun susah. Dia bukan pasal gaji kecil semata-mata. Itu tak nafikan. Ada external factor dekat situ. Tapi nak reflect internal factor kita. Gaji dah sikit, engkau stres, pergi sebat makan minum benda yang mahal-mahal tadi kan. Tak jadi. So kena ada kawalan ke atas diri kita. Jadi paling tidak lah saya nampak, kalau mencabar sangat lah kan, mungkin dalam tempoh 2 tahun lah kot. 2 tahun kerja kena ada 1,000 lah kan. Budak sekolah pun 3 tahun dah ada 1,000, takkanlah kita kerja 2 tahun tak ada. Nak dapat 1,000 dalam tempoh 2 tahun, makna kata sebulan kau kena simpan RM50. Sebulan simpan 50, setahun kau simpan 5,600. 2 tahun kau dapat 1,000. Ini kira paling rendah lah. Sebab dia bersama dengan sehari RM2. Sehari kau simpan RM2. Kau sehari belanja 30. Takkan tak ada kemampuan nak asingkan RM2 langsung. RM2 ni bersamaan dengan 2 batang rokok. Ataupun secawan teh tarik. Sekarang teh tarik dah RM3. Secawan air sirap. Ataupun 1 tap tol lah. Kan? Banyaklah benda yang kau boleh jimat dengan RM2 dalam hidup ni. So kita kadang-kadang tengok terlalu besar. Aku nak cari mana 1,000, nak cari mana 500, nak cari mana 200-300. Kau tengok RM2 yang kau ada setiap hari je. So, dekat situ sebenarnya kunci tadi kan. Apa yang kita buat setiap hari menjadikan siapa kita setiap minggu, setiap bulan dan juga setiap tahun. So kena perhatikan rutin harian kita tadi insyaAllah. Okay, boleh? So sasarkan capai 4 angka yang pertama, 1,000 yang pertama secepat mungkin. So kalau berjaya untuk dapat 10% daripada gaji 3,000, simpan 300, 10% daripada gaji, insyaAllah kita akan dapat dalam tempoh 3 bulan setengah lah, ataupun 4 bulan tadi, dapat 1,000 yang pertama. Kalau gaji 2,000, simpan 200, insyaAllah dalam tempoh 5-6 bulan akan dapat 1,000 yang pertama. Sasaran kita. Sasaran yang lebih hebat kalau kita nak push sikit diri kita untuk orang kata ialah nak capai KPI lebih tinggi,
kalian boleh cuba usahakan untuk capai 30% daripada gaji untuk disimpan setiap bulan. Gaji 3,000, cuba simpan 1,000. Banyak bang nak simpan 1,000 sebulan ni kan? Betul. Sebab kalau kau pandang simpan 1,000 sebulan memang banyak. Tak payah 1,000 lah, 500 lah. 3,000 gaji kau nak simpan 500 bulan memang nampak banyak. Tapi kalau kau nak beli kereta bayar bulan-bulan 500 dekat bank, kau rasa biasa. Beli kereta bayar 500 bulan, kau rasa macam, aku rasa boleh pergi Honda City ni kot. 1,000 sebulan boleh ni kot. Kita ni nak belanja 500 kita rasa sikit. Nak simpan 500 kita rasa banyak. Tak payah 500 lah. Kau ambil 100 je lah. 100 nampak? Kak Bonda M pun dah iakan kita kat situ Memang itu psikologi manusia. Psikologi manusia kalian boleh baca dalam buku ni. Sebab dia berkaitan dengan instant gratification. Dia berkaitan dengan self reward yang cepat. Kita belanja 100, kita rasa puas. Kita rasa macam aku dapat sesuatu yang bernilai 100. Kalau kita simpan 100, dia punya hasil tu lambat lagi. Simpan dalam SB, tahun depan dapat RM5 dividen. Dah lah RM5 kan. Dah lah tahun depan RM5 pula tu. So nilai yang sama, jumlah yang sama, tapi nilai dia berbeza. Jumlah yang sama, 100 dengan 100, nilai dia berbeza. Nilai 100 dibelanjakan, kita rasa macam sangat kecil. Tapi nilai 100 yang disimpan, alamak susah betul lah. So ini sebenarnya banyak mainkan dengan kita punya psikologi. So psikologi ni boleh baca dalam buku Psychology of Money. Banyak ditacklekan, banyak disentuh lah, banyak dibahaskan tentang topik kenapa psikologi kita dalam nak memahami pengurusan kewangan ni sangat mencabar. Dan alang-alang baru lupa dah 10 kita hari ni dah 11 dah. Patriot ada tawarkan buku Psychology of Money ni pada kadar RM10 punya diskaun. Sempena juga dengan ulang tahun ke-12 kami Patriots kat sini sampai ke hujung bulan. Dan insyaAllah 26 bulan nanti saya akan ada satu sesi bersama dengan geng Patriot dekat office. So nanti boleh datang lah. So ni boleh dapatkan buku ni dekat beg kuning sekarang ni. Harga dia dah diskaun RM10. So harga asal RM50, kita bagi tawaran RM40 saja. Dan korang rasa RM40 mahal betul? Macam RM40 nak beli buku tak lah kot gori. Babe, RM40 bila kita nak belanja untuk buku rasa mahal. Cuba cerita pasal makan RM40. Makan dekat ni Chef Wan punya kafe contohnya kan. Dia punya kodok cucur apa nama? Cucur dia tu lah, cucur bawang tadi. Harga dia RM38. Orang tak kata murah. Orang jawab apa? Sekali-sekala. Dia tak murah. Tapi dia ada alasan sekali-sekala. So minum dengan kopi semua dekat RM50. Buku pun sekali-sekala. Kau tak beli hari-hari buku. Tapi kau tak akan gunakan psikologi kita. Dia punya self reward tadi, gratification tu tak ada. Sebab dengan cucur bawang tadi, kau bayar RM38, kau makan, kau kenyang. Lidah terus rasa dia punya nikmat tadi betul. Okay? Instant gratification. Tapi dengan buku, kau bayar RM40, kau kena baca, lepas tu kau kena buat bila nak dapat gratificationnya. So jauh cerita dia tadi. Tapi inilah sebenarnya yang betul-betul akan membantu kita. Okay? So tekan beg kuning dekat bawah, tak payah fikir-fikir lah. Jangan fikir panjang sangat kalau berkaitan dengan ilmu ni. Nampak peluang, ambil. Kita ni masalah suka sangat cari peluang dalam konteks membuat duit, tapi tak nak ambil peluang bila nak mendapatkan ilmu. So dalam live ni, mungkin ada yang masuk sikit tadi. Aduh, cerita pasal duit dah. Bosan dah. Ini mesti nak menjual ni. Gitulah kan. Masuk je. Ini mesti tak jual tagafu, jual unit teras. Dia tak nak pun dengar. Dia rasa macam jauh lah benda tadi kan. So tekan sekarang. Okay. Mektan dia tanya, buku ketiga bila mula jual Cik Gori? So insyaAllah kita usahakan sekarang ni untuk terbit menjelang bulan 12. Dan kita nak cuba jual lah menjelang bulan 12 juga dekat Pesta Buku Antarabangsa Selangor. Tapi bila dia bercerita bab buku lah, pengalaman saya menulis sejak 2014 sampai sekarang, dia tak boleh kata lah sebenarnya Buku pertama saya tunggu untuk dia publish ambil masa 8 bulan. 8 bulan baru terbit. Buku Namakan Menjelang Disember 6 bulan. So buku yang ketiga ni kita sedang sasarkan untuk terbit dalam tempoh 3 bulan actually. Saya submit bulan 1 bulan itu hari. So kita letak Tapi dia orang bagi time frame kepada saya 1 bulan. Sebab hujung tahun Pesta Buku Selangor tak banyak buku tajuk buku baru yang terbit. Banyak buku queue masuk untuk Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur, PBA KL. Which saya pun nak masuk buku saya untuk PBA KL sebenarnya. Tahun depan bulan 5, bulan 6. Tapi dia orang kata queue panjang. Aku nak masuk boleh. Tapi tak ada jaminan lah ataupun tak nampak sangat possibility untuk dia betul-betul siap sebelum Pesta Buku KL.
Sebab banyaklah queue kilang dengan geng editor juga. Tapi kalau masuk queue sekarang, itu tak ada orang queue sangat. So doa-doakan lah InsyaAllah buku Bangsa dan Mangka nanti. Buku ke banyak berkenaan apa? Reveal. Sekejap saya cuba baca sekejap. Buku baru berkenaan apa? Betul Buku ke banyak okey, buku baru lah kot. Dia salah tulis tadi Buku baru berkenaan apa? Buku baru ni adalah buku Bangsa dan Mangka. Tajuk dia Bangsa dan Mangka, 100,000 yang pertama dalam 6 tangga. Straightforward je. Buku yang pertama ni, 6 Angka Menjelang 25, saya kongsikan jalan saya lalu untuk capai 100,000 yang pertama. Buku yang kedua sama jugalah, nak capai 100,000 yang kedua, dan juga mungkin jalan-jalan yang beberapa klien saya lalu. Buku yang ketiga yang sedang kita bincangkan hari ni. Step pertama, step kedua, step ketiga, step keempat, step kelima, step keenam. So untuk buku ni, penulisan saya menganggarkan, saya membayangkan budak darjah 4 baca. So kalau budak darjah 4 boleh baca dan faham, takkanlah bapak budak darjah 4 tak boleh baca tadi kan, tak boleh faham tadi. So itu matlamat kita, nak seboleh-bolehnya budak sekolah pun dah boleh start baca. Biar budak sekolah baca dan orang dah start catat belanja harian. At least kita sebagai parents, kita tahulah hari-hari tanya kan, duit pergi mana? Duit habis ke mana? Dia macam jauh je mata pandang ke kiri ke kanan tadi. So bila dia dah boleh mula catat perbelanjaan harian, dia dah boleh pergi ke next step terus, sediakan belanjawan. Bayangkan by the age of mungkinlah baca umur 10 tahun lah. Kita bayangkan dia baca umur 10 tahun, by the age of 15, umur 15, 5 tahun kemudian dia dah catat belanja harian, dia dah sediakan belanjawan, dia dah urus aliran tunai dia dah belajar untuk simpan RM1 sehari. Anak kita dah jam 4 belajar simpan RM1 sehari. Selama 3 tahun dapat RM1,000. Tapi of course lah, tidaklah hari-hari dia berjaya. Mesti akan ada yang hari dia slack tadi. So kita target umur dia 15 tahun. Umur 15 dia ada RM1,000 yang pertama. Kalau umur 15 dia dah settle step yang keempat, step kelima, step keenam, insyaAllah tak jauh beza lah. Kita ni yang dah kerja ni, step pertama pun tak buat lagi. So itu matlamat untuk buku akan datang. Terus saya nak target kepada budak-budak supaya dia orang terus boleh buat, InsyaAllah Tapi of course lah, saya pun tak katakan buku saya tu dah perfect. Sebab saya rasa ada banyak lagi benda yang saya nak tambah. Tapi saya memang betul-betul stuck sebab tak nampak jalan ni tadi, melainkan orang baca dan orang bagi respon. So untuk first batch ni, saya membuka hati seluas-luasnya untuk orang kritik buku tu. Okay, tak ada masalah pun. Sebab saya nampak insyaAllah buku ni kalau tak ada arah melintang, dia bukan cerita pasal saya dah. Buku pertama, buku kedua memang cerita pasal saya sendiri, cerita pasal aku sendiri. Buku ketiga ni memang untuk orang lain, untuk korang terus baca dan buat. So insyaAllah itu yang kita nak tekankan dengan buku yang baru nanti insyaAllah. Okay, boleh? So sikit Key 37 dia tanya, abang, AHB masih boleh beli melalui Maybank kan? Jawapannya ya dan tidak. Betul, AHB masih boleh beli melalui Maybank, tapi tidak sebab kuota tengah tak ada. So Maybank masih lagi menawarkan AHB, tapi sebab kuota tak ada, so kita tak boleh beli lah. So aku jawab dua-dua terus dekat situ Ya, boleh beli dengan Maybank, tapi tidak boleh beli sekarang sebab kuota tengah tak ada. Okay, so sebagai penghujung kita cerita pasal step yang keempat tadi, capai 1,000 yang pertama. So bila kita nak capai 1,000 yang pertama, matlamat kita paling lewat, paling lama 3 tahun. Yang dah bekerja sekurang-kurangnya dah capai dalam tempoh 2 tahun. Dan basic capai dalam tempoh setahun. Sebab kita nak belajar simpan 100 bulan. Gaji 2,000, simpan 100 bulan. Gaji 3,000, simpan 100 bulan. Gaji 4,000, simpan 100 bulan. Gaji 10,000 pun ada orang tak mampu tahu simpan 100 bulan. So ini yang kita nak kena paksa diri dulu. So sekurang-kurangnya dalam tempoh 1 tahun, kalian akan dapat 1,000 yang pertama. Jadi saya tak nak cerita saja. Sekarang kita berapa? 10 hari bulan 10. 10 hari bulan 10 2025, aku tanya seorang-seorang dekat sini. Ada 30 orang Ni, saya cuba aku screenshot seorang-seorang lah. Kita ada Kak Hamsah K, kita ada Hihu, kita ada Musalman, ada Acap, ada Zorina, ada Mektam, ada Zuhri, ada Salihah Ismail, ada Tuan Angah. Okay, tak apa, kita dah jumpa dah tahu dah berapa simpanan dia. Kita ada DY, ada Razi, ada Zuraida, Zulkapli, ada NM. Kemudian ada dia tulis Arab dah dekat sini Aku cuba baca lah nama dia tadi. South Muslim, betul South Muslim nama dia nama dia dalam dia punya TikTok ni, Sufian Hasim. Kita ada K37, ada Ijam, ada Muhammad Isyamuddin, ada Pali, ada Yati, ada Rashid Jalani, ada Tuan Homestay Bangi, ada Unit Journey of Life, Bonda M, Azlaila. 10 hari bulan 10 nanti saya tanya mana 1,000 masing-masing. Dari sekarang sampai 10 hari bulan 10 2025, ada setahun genap. Sebulan simpan 100.
Tahun depan 1000 kita buat makan-makan, cari nasi Arab dengan shawarma satu insyaAllah. Okay, boleh? So itu menjadi 4 step yang perlu kita fokuskan, terutamanya step yang ketiga, yang mana video ni insyaAllah saya akan save dekat YT channel nanti, kalian boleh tonton semula, untuk kita nak bina tapak sebelum menjadi bangsa Namangka. 1000 yang pertama kena ada dulu. Jangan cerita pasal invest, jangan cerita pasal saham, jangan cerita pasal kripto, tak payah cerita pasal insurans, takaful, semua tak payah lagi. 1000 yang pertama kena ada dulu. Kalau 1000 pun tak ada, pengurusan kewangan yang asas tu belum sampai lagi. So kalau belum sampai, macam nak cerita benda-benda yang lain tadi? Dividen lah, itulah, inilah. Kau beri sungguh-sungguh je kan. Macam, aku nak melabur sini. Bang, kalau saya buat forex, saya kaya ke tidak? Tak payah cerita pasal kalau. Buat apa yang kau ada kat depan mata dulu insyaAllah. Okay, boleh So, sebagai penutup, 10,000 like yang pertama. Sebab saya pun dah nak habiskan ni. Saya dah lapar dah ni sebenarnya. InsyaAllah ada kesempatan kita, hari ni dah tak ada live dah. Sebab habis main Jumaat kan, aku tengok nak pergi ke Ipoh. Ada 3 urusan saya dekat Ipoh hari ni. So doakanlah. InsyaAllah kalau tak ada arah melintang, esok keluar satu video berkaitan dengan salah satu event. Mungkin dua video kot berkaitan dengan event-event yang ada dekat Ipoh hari ni. So insyaAllah saya akan kongsikan. Siapa-siapa yang ada dekat Ipoh boleh halo-halo, boleh roja-roja. Kok-koklah ada ruang untuk kita minum. Sebab daripada next event aku daripada pukul 5, mungkin habis pukul 6, kemudian sampai ke pukul 9 tu ada ruang sikit lah. Kalau tak ada orang nak ajak minum, aku lepak masjid lah kot So insyaAllah nanti kita jumpa semula lah. Paling tidak mungkin esok pagi punya live insyaAllah. Okay, so sehingga kita berjumpa lagi. Kita tutup perbincangan kita dengan surah Al-Asr dan juga tasbih Farah. Kita doakan semoga Allah Ta'ala memberkati, merahmati, dan hari baik ni juga dah Rabiul Akhir betul kita bulan ni. So hari Jumaat ni insyaAllah perbanyakkan sedekah, dan siapa yang belum bayar zakat, ambil ruang juga untuk bayar zakat hari Jumaat ni. InsyaAllah lah kita doakan semoga adalah kebaikan yang kita buat hari ni, Allah Ta'ala lipat gandakan kebaikan kita insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. By the way, sekejap sorry, lupa nak letak tadi. Siapa yang nak dapatkan satu buku pun boleh juga lupa nak cakap tadi. Siap pula kat korang Siapa nak dapatkan satu buku pun boleh tekan beg kuning dekat bawah juga. Boleh godek-godek kat beg kuning pun ada juga insyaAllah. Tapi nak dapat jimat, dapatkan 2 buku terus. Kita bagi diskaun. Banyak kat RM15 diskaun untuk 2 buku. So insyaAllah untuk korang semua saja. Okay, so jumpa lagi semua. Salam kewangan berhemah. Salam wawasan 2030. Salam kemerdekaan kewangan untuk adalah semua bangsa Namangka. Thank you Puan Hamzah K dapatkan 2 buku. Terima kasih Semoga Allah Ta'ala memudahkan Puan untuk baca dan kongsi juga dengan anak-anak. So biar dia orang pun dapat sama-sama jadi bangsa Namangka. Bangsa Namangka, bangsa berjaya bersama. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum.